Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram di mana kisah ini telah terjadi pada seseorang yang telah ketika itu beliau menyewa sebuah hotel untuk beliau rehat dan tidur di hotel tersebut. Kerana beliau ni berasal daripada negeri luar. Hotel ni terletaknya di pusat bandaraya Kuala Lumpur. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda di atas jasa baik anda supaya terus menyokong channel aku ni. Jangan lupa subscribe, tekan loceng, share, like dan juga komen. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik, dirahmati oleh Allah, diberikan kesihatan, juga dimurahkan rezeki. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Ikutilah kisah seram ini. Aku beri nama sebagai Hasan. Hasan ni bersama dengan keluarga dia berasal daripada negeri Johor. Jadi beliau ni datang ke Kuala Lumpur ni disebabkan bercuti. Dia bersama dengan suami dia, tetapi tidak membawa anak-anaknya ataupun keluarga yang lain. Jadi beliau pun tempalah sebuah hotel dekat Kuala Lumpur ni, betul-betul di tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur, berhampiran dengan Puru Raya, dekat kawasan-kawasan tu. Semasa tu penjara Pudu ni masih ada lagi, tetapi penjara Pudu tu telah dikosongkan kerana pihak kerajaan hendak merobohkan penjara Pudu ni. Aku tak tahu kenapa, tapi mungkin kerana penjara tu berada di tengah-tengah pusat bandaraya, mungkin sebab itulah. Jadi beliau ni pun menempahlah hotel ni melalui aplikasi online. Jadi beliau dapatlah hotel yang agak mewah juga pada masa tu. Bilik beliau ni berada di tingkat yang tinggi, tingkat 33. Jadi bila sampai di Kuala Lumpur ni, beliau pun teruslah check in hotel ni. Mulalah beliau memasuki bilik hotel tersebut, letak barang apa semua, merehatkan badan. Hotel ni dia ada ruang tamu dan ada 2 bilik dekat hotel tu. Tetapi satu bilik lagi tidak boleh dimasuki kerana satu bilik lagi dikunci. Tak tahu ada apa dalam tu. Cuma satu bilik saja yang boleh digunakan. Dan dekat hotel ni pula dia ada balkoni untuk nak melihat pemandangan-pemandangan di luar sana. Dan hotel ini juga disiapkan dengan kolam renangnya di bahagian bawah. Jadi daripada balkoni tu boleh nampaklah ke kolam renang dekat bawah tu.
Jadi apabila beliau ni merehatkan badan, beliau tertidur. Sebenarnya beliau ni sampai ke Kuala Lumpur ni agak lewat. Mesti sampai tu dah pukul 6 lebih. Jadi nak rehatkan badan dulu, kemudian barulah nak keluar untuk cari makan. Tapi setelah merehatkan badan tu, beliau tak sedar. Bila sedar pun dah pukul 10 malam lebih. Jadi isteri Hasan ni pun mengajaklah Cik Hasan ni pergi turun ke bawah untuk mandi di kolam renang tersebut. Jadi Hasan pun bersetujulah. Jadi mereka pun mulalah mengatur langkah untuk pergi mandi dekat kolam tu. Salah mungkin dah lama tak berenang agaknya. Jadi bila sampai dekat kolam renang tu, mula-mula tu memang tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi mereka pun mandi lah. Mandi seronok apa tu. Tiba-tiba datang seorang wanita, perempuan. Tapi perempuan ni dia agak lain sikit perangai dia, agak pelik. Dengan rambut dia yang tertutup di bahagian muka dia, hanya nampak sebelah wajahnya saja. Jadi tengah-tengah syok-syok mandi tu, isteri kepada Hasan ni, dia melihat wanita tu berada dalam keadaan yang pelik. Dan dalam samar-samar kegelapan tu, isteri kepada Cik Hasan ni, dia nampaklah wajah perempuan tu agak buruk dan menyeramkan waktu tu. Jadi isteri dia kata, "Bang, saya nak naik dulu lah bang. Saya punya cermin mata saya tertinggal dekat atas. Saya naik dulu ya bang. Kalau abang nak ikut saya, jomlah." Tapi suami dia kata dia masih lagi nak duduk dekat bawah ni, masih lagi nak berenang dan bersantai di situ. Dia kata tak apalah, awak pergilah naik dulu, nanti abang akan menyusul kemudian lah. Jadi isteri pun naiklah ke atas bilik hotel dia. Dalam perjalanan tu memang tak ada apa-apa yang berlaku. Tibanya dia di hotel, iaitu di bilik hotel yang dia menginap tu. Biasanya bila sampai dekat hotel ni, setelah mandi di dalam kolam, mestilah nak bilas badan kan. Jadi isteri dia pun masuklah ke dalam kamar mandi untuk nak bilas badan dia kembali, setelah lama bertarung di dalam kolam air tadi, di swimming pool tu. Jadi beliau pun masuklah ke dalam bilik air. Towel ni dia tinggal di luar. Dia terlupa untuk masuk ke dalam bilik air. Jadi tengah syok-syok mandi tu, dia teringat yang shampoo dia masih berada dekat dalam laci, dekat dalam bilik tidur dia. Masa dia tengah duk fikir tu, dia dengarlah seperti ada orang ni menghempas bilik pintu tau, pintu hotel. Seperti ada orang menghempas. Dia kata mungkin suami aku dah balik ni. Jadi dia pun panggil lah, "Abang ke tu? Abang, kalau abang tu, abang tolong ambilkan shampoo saya dalam laci bilik tu." Jadi setelah lama tu, adalah orang yang mengetuk pintu bilik mandi tu dan menghulurkan sebotol shampoo kepada perempuan ni tadi. Jadi perempuan ni pun shampoo lah, gunakan shampoo lah kepala dan rambut dia. Dan selesai shampoo apa selesai mandi tu, dia pun nak keluar lah pada bilik air. Bila nak keluar tu, dia buka pintu, dia kata, "Kenapa sunyi ya?" Kalau tidak, kalau lah suami dia ada dalam tu, Cik Hasan ada, mungkin Cik Hasan ni akan buka televisyen ke. Tapi tiada bunyi apa-apa dekat hotel tu, dalam bilik tidur dia tu.
Jadi dia pun mulalah keluar. Bila dia keluar tu, dia pun carilah suami dia. Dia kata, bang, oh abang, abang tak nak bilas-bilas dulu ke? Saya dah siap mandi ni. Kalau abang nak bilas, masuklah sekarang. Tapi tak ada sahutan, tidak balas daripada suami dia. Jadi isteri dia kata, mana suami aku pergi? Mungkin tadi dia dah naik, lepas tu dia turun balik kot. Tak apalah, dia kata. Jadi isteri pun masuk dalam bilik apa semua. Lepas tu tunaikan solat. Lepas dah solat isyak tu, dah siap pakai baju semua lah. Dah solat isyak, tunggulah suami dia dekat ruang tamu tu sambil menonton televisyen. Lebih kurang dalam 15 minit macam tu lah, suami dia pun balik. Suami dia balik pun dalam keadaan baju dia masih basah lagi. Dia masih pakai baju yang dia mandi kolam tu lagi. Jadi isteri dia kata lah, abang daripada mana? Saya daripada kolam lah. Kenapa? Bukan tadi abang dah balik ke? Dia kata, belum. Ini baru je balik. Kenapa? Abang belum balik lagi. Isteri dia tiba-tiba teringat tau. Dia kata, kalau bukan suami aku tadi, habis siapa yang bagi aku shampoo tadi ya? Dia kata macam tu. Jadi, tapi isteri dia tak cerita apa-apa kat suami dia. Kata tak ada apa-apa lah bang. Tapi suami dia faham. Pasal tengok daripada riak wajah isteri dia tadi, seperti ada sesuatu yang dia simpan yang tak boleh dia beritahu. Jadi suami dia pun, tak apalah, isteri aku tak nak begitu, tak apalah. Isteri dia pun masuk ke bilik, masuk bilik air, bilas badan apa semua, keluar. Dia keluar, suami dia kata, yang jomlah kita pergi makan. Tapi isteri dia kata, bang, saya tak sedap hati dah bang, tak sedap badan lah rasa. Kita tak payah pergi makan dah. Tak apalah, kalau awak nak makan, saya tolong tapaukan. Kalau awak tak payah keluar lah bang, malam ni kita tinggal kat sini je lah, kita duduk di sini je lah. Esok pagi kita pergi makan. Macam bang? Okey juga, abang pun tak apalah lapar sangat. Lagipun kita dah ada makanan segera kan. Kita dah ada kita punya krepek-krepek apa tu. Bolehlah kita makan tu dulu malam ni, kata isteri dia. Jadi okey lah. Malam tu, sebelum mereka ni masuk ke dalam bilik, tengah duduk shot menonton televisyen tu, televisyen tu, dia ruang tamu tu ada selando dekat balkoni tu. Jadi tingkap tu dia buka lah. Rugilah kalau tutup, pasal boleh dapat pandangan yang cantik Kuala Lumpur dia kan. Jadi daripada kejauhan tu, dia nampak dekat penjara Pudu tu, dia nampak seperti ada cahaya tau. Cahaya macam cahaya spotlight. Tapi cahaya ni dia muncul hilang. Dia muncul dia hilang tau. Jadi bila isteri dia cuba memerhatikan cahaya apa tu, dia bagi tahu lah suami dia, bang, bukan ke penjara Pudu ni dah tak ada orang tinggal, tapi kenapa dia masih pasang lagi lampu spotlight tu? Jadi suami dia kata, kat mana awak nampak? Sebab abang tengok kat atas bumbung tu. Jadi dia pun tengok. Pasal hotel ni dengan penjara Pudu ni tak berapa jauh. Memang boleh nampak lah. Budak tu bila dia duduk di tingkat yang atas, dia nampak lagi clear lah kawasan penjara ni. Jadi tengah duduk dia cari lampu tu, spotlight tu. Tiba-tiba dia nampak ada sesuatu tau dekat atas bumbung tu. Dia tengah duduk. Benda yang dia nampak ni, benda tu warna putih. Dia macam, nak kata, macam pantulan tau, pantulan cahaya. Tapi benda tu bergerak-gerak macam seseorang yang sedang duduk dekat atas bumbung tu sambil memainkan spotlight tersebut. Jadi bila dia duduk perhati betul-betul, tiba-tiba benda tu hilang. Dia nampak benda tu hilang, macam benda tu dia naik ke atas macam tu. Hilang macam tu. Jadi dia pun cakap, tak apalah. Suami kata, dah tutup lah selando ni. Tutup selando, tutup langsir. Mereka pun masuklah ke dalam bilik nak tidur malam tu.
Masa tu tengah tidur seronok tu, lebih kurang dalam pukul 2 pagi tu, mereka ni diganggu oleh sesuatu. Dia yang kena ni ialah isteri dia. Isteri dia ni dengar seperti ada seseorang yang sedang mencakar-cakar tau dekat balkoni, balkoni apa, dekat ruang tamu tu. Dia dengar macam ada benda tengah cakar-cakar. Jadi bila dengar betul-betul dia kejut. Suami dia kata, bang, ada benda yang macam benda tengah cakar-cakar lah dekat cermin Zalando tu. Cuba abang pergi tengok, dia kata. Jadi suami dia kata, itu angin tu, biarlah tak payah kacau lah, dia kata. Lepas tu dia pun cakap, tak apalah, kita tidur lah, tak payah sibuk lah benda tu. Jadi oleh kerana kan mereka ni tak hiraukan dengan benda yang dia dengar tu, tiba-tiba bunyi cakaran tadi beralih kepada pintu bilik hotel dia. Pintu bilik tempat dia tidur tu, dia dengar seperti macam ada benda yang sedang mencakar-cakar atau pintu bilik tu. Jadi isteri dia tegur sekali lagi. Dia kata, bang, cuba abang dengar betul-betul. Tadi saya dengar bunyi benda ni, saya dengar dekat Zalando tu. Tapi sekarang ni betul-betul dekat pintu tu, bang. Jadi suami dia pun dengar. Dia kata, betul lah. Abang tahu tak, sebenarnya saya daripada tadi saya simpan rahsia ni. Saya tak maulah cerita dengan abang, tapi bila dah dengar benda yang macam ni dekat hotel ni, kat bilik kita ni, jadi saya nak juga terus terang dengan abang. Apa yang nak, ada apa ni? Suami dia kata, tadi abang tu tak, masa saya naik sorang-sorang tadi, saya terus masuk bilik air mandi. Saya taruhlah saya punya kan towel saya memang ada kat luar, saya taruh. Saya terlupa nak bawa masuk dalam bilik mandi. Jadi tengah syok mandi tu, saya teringat yang saya ada shampoo. Saya letak dalam laci dalam bilik tu. Lepas tu masa tengah mandi tu, saya dengar lah ada orang buka pintu tu. Saya sangkakan yang buka pintu tu abang. Pasal dengar kapak kaki melangkah masuk dalam bilik ni. Jadi saya pun panggil lah abang, nak minta tolong ambilkan shampoo tu. Jadi macam mana tu yang? Lepas tu abang tahu tak, lepas tu ada benda tu pula, dia tolong hulurkan shampoo tu dekat saya. Sebab tu saya rasa pelik bila saya tengok abang balik, abang dalam keadaan basah macam tu lagi. Tu saya tanya abang, bukankah tadi abang dah balik? Tapi bila abang cakap yang abang tak balik lagi, jadi saya confused. Sebenarnya siapa yang ulur shampoo tu pada saya? Oh, macam tu rupanya, kata suami dia. Jadi suami dia kata lah, sebenarnya abang pun dah rasakan sesuatu dalam bilik ni. Sebab masa abang duduk dekat mandi dekat bangkok dekat bawah tu, swimming pool tu, abang ada dengar bunyi suara. Suara tu sebiji macam suara awak tengah panggil nama abang pada masa tu. Jadi oleh kerana abang risau tu, yang abang cepat naik tu. Tapi bila tengok awak tengah duduk dekat ruang tamu ni yang tengah-tengah menonton televisyen, jadi abang tak adalah nak cakap apa-apa dengan awak. Oh, macam tu ke? Bang, saya rasa hotel ni berhantu lah bang. Dah sudahlah, jangan fikirkan lah. Apa-apa pagi besok kita check in, kita keluar. Jadi keesokan harinya mereka bangun lebih kurang dalam pukul 9 pagi masa tu. Tapi dan bangun subuh lah. Lepas tu tidur balik. Dan pukul 9 pagi tu dia bangun. Suami dia teringat yang bunyi cakaran dekat tingkap cermin Zalando tu, dengan bunyi cakaran yang dekat pintu bilik dia tempat tidur tu. Jadi keesokan hari dia bangun, dia tengok memang ada bekas cakaran dekat pintu bilik dia dan juga tingkap Zalando tersebut. Jadi apa lagi, kemas-kemas barang apa semua, turun dah ke kereta. Setelah
nak ambil deposit apa semua, masuk ke kereta. Dan pada masa itulah dekat garaj parking kereta tu, beliau ni pun mulalah Google nama hotel tersebut. Bila Google nama hotel tu, keluarlah kisah-kisah yang banyak komentar daripada para pengunjung yang pernah sampai ke hotel tu, yang pernah mengalami kisah-kisah seram dekat hotel tersebut. Inilah kisah seram yang dapat aku kongsikan kepada anda. Kalau anda suka dengan kisah seram ini, anda teruskan mendengar, menonton dan terus follow channel Loceng Merah, ceritakan seram Loceng Merah ataupun kisah seram hantu Rayau. Apapun, aku nak mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi mendengar kisah-kisah daripadaku. Semoga kita berjumpa lagi dan selamat tinggal. Bye.